bila saya bercerita dalam hal-hal yang berkait dengan keselamatan, tuan-tuan mungkin boleh faham lah ya. Saya dilahirkan di Negeri Sembilan tahun 1946. Jadi umur saya sekarang 67 tahun. Masih muda lagi. Saya masuk tentera tahun 1965 dan berkhidmat di dalam angkatan tentera selama 36 tahun. Sempat melalui, kalau sebagai anak kecil tu, suasana darurat. Ini nak cerita apa yang saudara Hamidun cakap tadi. Suasana keselamatan tu begitu penting. Dan saya anak kecil dulu rasa takut. Sebab lepas je pukul 6.30, 7, curfew. Tak boleh keluar. Kalau malam tu, kalau gelap-gelap macam ni, kalau ada dengar bunyi di luar tu, maknanya bahaya. Kita duduk dalam rumah kampung dahulu. Saya sungguh pernah besar di Kuala Lumpur, tetapi selalu balik kampung. Masa kecil memang kat kampung. Kalau nak buang air, buang apa-apa pun daripada rumah. Tiap-tiap rumah mesti ada lubangnya. Lepaskan je, pagi besok adalah orang ambil kat bawah tu. Tak boleh keluar, takut. Dan bila berjalan dengan malam di mana-mana memang demikian. Keselamatan ni saya rasa sangatlah. Itu masa darurat ya. Pergi di Semenyih, di Broga, di Lengging, di Kajang, mesti ada roadblock untuk kita menjaga keselamatan. Yang di roadblock tu kadang-kadang ada askar kita, ada askar orang putih, ada askar yang daripada Afrika masa zaman dahulu. Okey, masuk tentera. Sebelum itu tamat je persekolahan, konfrontasi tahun 63. Soekarno kata, ganyang Malaysia. Punyalah kami takut. Hancur ke kita sekarang ni? Indonesia begitu besar. Ya? Jadi kita takut. Itu yang salah satu sebab saya masuk tentera tahun 65. Jadi sempatlah orang kata di Pulau Sebatik, di Sabah, berhadapan dengan tentera Indonesia. Bertembak ke, tembak meriam ke, berbalas mortar ke. Dia tembak 10, kita tembak 60 sebab kita banyak peluru. Betul? Ya, dia masuk negara kita, kita pun menceroboh. Dia cross border operation, kita pun cross border operation juga. Begitu anggota kita masa dahulu. Gaji private masa dulu berapa? RM60 ke, lebih kurang gitulah. Iya. Gaji lieutenant muda macam saya berapa? Agak-agak 360. Kalau nak gaji lebih, kahwin cepat. Dapat gaji bini RM240. Jadi jumlah 600. Tapi dulu pegawai tak kasih kita kahwin sebab kau muda lagi. Kau mesti pergi perang, kau mesti buat operasi. Itu masa dulu. 67 saya masuk komando. Gerak khas. Saya cerita ni komando ni sebab dia kait-ngait sekarang dengan cerita. 30 tahun saya dalam gerak khas. Gerak khas adalah komando. Dia pasukan khas lah. Segala tugas-tugas khas, segala tugas-tugas komando beroperasi di kawasan musuh. Latihan dalam perang gerila, perang lawan gerila, perang saraf, segalanya lah. Semuanya akan kami terpaksa ada. Jadi boleh fahamlah sedikit tentang operasi-operasi gerila yang sedang berlaku di mana? Lahad Datu sekarang ya. Masuk komando tak ada kerja lain. Dulu baik komando, baik askar Melayu, baik siapa sekali ranger, tak ada kerja lain. Operasi melawan pengganas komunis. Sebab sungguh pun pengganas komunis, orang kata darurat ditamatkan tahun berapa? Tahun 60 ya. Sebenarnya peperangan melawan komunis hanya berakhir pada tahun 1989, bulan 12, tanggal 2. Ini ramai orang tak tahu. Dia ingat selama ni berjalan ke Gopeng ke mana-mana selamat, semua balik selamat. Ya, selamat di jalan raya. Asal hutan sikit, bahaya. Tapi di dalam hutan siapa? Anggota kita, tentera kita, pasukan gerak masa tu PFF kita. Special branch kita buat apa? Merata mencari komunis sebab ada juga komunis dalam bandar. Apa lagi dia buat? Ni kaum Cina dan kaum India yang taat setia kepada negara. Mereka menyusup masuk ke dalam organisasi politikal dan juga organisasi komunis. Double life. Hidup yang bahaya. Tetapi mereka sesuai untuk tugas-tugas tu, mereka jalan tugas tu. Ada lagi masih hidup. Saya kenal dia orang, dia ceritakan macam mana dia bertembak juga dengan pasukan keselamatan.
Dia tembak tinggi lah, dia tak tembak bawah. Kita tak tahu dia, kita tembak tuju dia. Ini sebagai contoh betapa ramai rakyat kita berkorban, semua bangsa Melayu, India, Cina, untuk menyelamatkan suasana keselamatan untuk rakyat kita ni. Untuk membenar dan membolehkan pembangunan dilakukan. Okey? Nah, itu kita. Soalan lagi satu selalu timbul dan diberitahu oleh ramai orang ialah betapa kita ni begitu strategik dan betapa kadang-kadang dikata pengaruh kuasa asing, kuasa luar, yang begitu berminat dengan Malaysia. Kenapa? Kita ceritakan saja tetapi kita kan tak beritahu sebabnya. Okey, saya cuba beri gambaran sedikitlah. Kita berkedudukan yang strategik yang sungguh baik di tengah-tengah Tenggara Asia. Begitu baik di tengah-tengah tu. Selat Melaka di mana hampir 70%, 65% seluruh perdagangan dunia, perkapalan dunia lalu di Selat Melaka. Malangnya, selat tu juga penting bagi Amerika Syarikat. Sebab untuk laluan kapal perang dia. Laluan untuk kapal perang dia. Dan salah satu selat yang penting bagi dia selain daripada Sunda, Selat Sunda dekat bawah antara Jawa dengan Sunda Strait, tak silap saya. Selat Melaka yang paling mustahak sekali. Sebab apa mustahak? Sebab sekarang daripada dulu, tapi lebih lagi sekarang, ialah dia nak apa dipanggil dalam bahasa Inggeris contain atau mengepung China. Jadi jalan laluan tu mesti bagus, mesti bagi dia bebas. Dan kalau jalan tu tergugat oleh sebab-sebab keselamatan, baik lanun ke atau ketidakstabilan dan ketidakamanan di semenanjung Malaysia, mungkin dia juga terpaksa ambil alih dan dia terletak kawasan kekuatan dia untuk menguasai dan mengamankan Selat Melaka. Ini bererti kedaulatan kita, kemerdekaan kita terjejas. Ini juga boleh menjadi satu alasan untuk dia campur tangan. Okey, dalam strategi dia untuk menguasai seluruh dunia ni jadi nombor satu dan mengekang atau contain China, dia perlu kawan, dia perlu sahabat. Salah satu sahabat yang diharapkan sangat ialah negara Malaysia. Kalau bolehlah pemimpin negara ni begitu akur kepada dia, baik kepada dia, maka dia mudahlah berurusan dalam strategi di rantau ini. Faham nampak kan? Ini yang sebabnya dia tengah cari pemimpin yang baik ni. Tapi malangnya pemimpin kita dia tak baik. Sebab kita tak mau, kita pentingkan kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Amerika memang banyak kali macam-macam cara dia buat untuk nak orang kata menapaklah di sini. Sebagai satu contoh saya beri, saya tahu sebagai orang pengamal dan pemerhati keselamatan. Dia kata, Selat Melaka ni boleh tak kami sama-sama jaga? Itu sebagai satu contoh. Sekarang ni yang menjaganya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura. Dia nak bertapak juga. Kami boleh sumbang segalanya. Segala-galanya kami boleh sumbang. Tapi berilah kami sama-sama jaga. Nak internationalize kan, nak jadi di selat ke antarabangsa. Kita kata tak mau. Sebab kita tahu kalau sekali dia bertapak, habislah kita. Susah kita nak buang dia. Okey? Dia sekarang berkawan rapat, dia ada satu pengkalan kecil untuk logistik lah kononnya di Singapura. Tapi Singapura kecil. Dan begitu terhimpit lah. Kalau dia tahu pun kapal-kapal perang dia, kalau jadi apa-apa dia nak keluar, selat tu terhimpit. Mudah sangat nanti diserang oleh musuh dia. Dia nak selat kawasan yang lebih luas lagi. Di mana tempat tu? Australia ada. Tapi Australia tu jauh. Jauh sangat. Kalau boleh di kawasan ini. Indonesia tak berapa sesuai bagi dia. Filipina dia dah keluar daripada Filipina sebab rakyat dia pun tak berapa suka dengan dia. Jadi di mana kawasan yang agak menarik lah, yang memandang kepada open sea, lautan besar. Salah satu daripadanya adalah Sabah. Dengan pelabuhan
yang agak dalam, yang baik. Itu dia aim tu. Sungguh pun dia tak mengaku, tapi saya boleh agak. Ini salah satu faktor-faktor yang mesti kita faham. Sebab apa dia nak kawasan ni sangat? Sebab di lautan Spratly tu mungkin timbul perkelahian, pertelingkahan antara negara. Tuntutan bertindih pulau, tuntutan EEZ yang bertindih. Macam-macam lah yang menuntut Vietnam, China, Malaysia, Brunei yang kecil pun menuntut juga. Kawasan ni kawasan aku, ni kawasan aku. Sebab apa semua orang menuntut? Sebab di bawah tu banyak gas, kemungkinan banyak minyak. Ini gambaran-gambaran je, tuan-tuan, kenapa kemungkinan dan macam mana kuasa luar yang sekarang ni, yang utama sekali Amerika Syarikat, boleh terlibat atau boleh kacau masuk dalam hal keselamatan kita. Ini satu kenyataan, semua orang tahu, tapi dia tak beritahu dengan secara jelas. Dia kata ini untuk perdagangan, laluan bebas. Sebenarnya strategi dia itu. Jadi dengan gambaran begitu dan dengan gambaran cara-cara dia nak orang kata mempengaruhi kita, mencari rakan sahabat yang baik, yang boleh, bukan kita tak baik dengan dia, tapi kita baik, tapi kita pandai. Kita tidak sesekali akan melepaskan kemerdekaan kedaulatan kita. Kita baik dengan dia. Datuk Seri Najib begitu baik dengan Presiden Amerika sebagai contoh. Okey. Saya cerita sikit tadi pengaruh asing, saya nak beritahu lah Dan tahun 75 saya pergi ke Amerika Syarikat. Saya sebenarnya dalam gerak khas banyak berlatih di sana. Diajar banyak perkara dari segi operasi-operasi komando, operasi-operasi sulit dan sebagainya lah. Tak payahlah tanya apa dia. Tapi saya beritahu dua kursus yang agak menarik bagi saya. Bagaimana saya juga menjalani kursus. Bagaimana untuk melakukan perang gerila, perang penentangan, resistant warfare. Bagaimana nak melakukan sabotage. Bagaimana nak melakukan perang saraf, menjatuh, memporak-perandakan pemerintah, kerajaan. Segalanya dia belajar. Daripada serang perang direct sampailah ke perang sarafnya. Bagaimana mungkin nak menjatuhkan pemerintahan. Orang tanya, kenapa pula kita diajar bagaimana nak jatuhkan kerajaan? Dia ada sebabnya. Kan dahulu kita ni dalam puak atau dalam kem barat. Perang dingin, ingat tak? Perang dingin di mana kita belah free world, dunia bebas melawani dunia komunisme. Dan kita takut masa Vietnam diserang oleh komunis daripada utara. Kita takut apabila dia jatuh. Kalau dia jatuh, Laos pula jatuh ke komunis. Laos jatuh, Cambodia pula jatuh ke komunis, jadi komunis. Cambodia, Laos jatuh, Thailand pula jatuh. Domino theory ni. Jatuh, domino. Dan bila Thailand jatuh, kita pula akan jatuh. Takkan kita nak duduk diam kalau macam tu keadaannya? Kita mesti bersedia. Kalau Thailand nak jatuh, kita pula mungkin pergi ke Thailand dan kita akan pula membentuk pasukan-pasukan penentang. Gerila, latih dia, lengkapkan dia, beri dia senjata, beri dia wang, perang lawan komunis yang sedang nak menguasai Thailand. Kalau jatuh pula Thailand, apa pula kita buat? Kita pula mengajar tuan-tuan dan puan-puan semua bagaimana nak jadi perang gerila. Itu sebabnya kita dilatih. Pemerintah kita pandang jauh. Kita kata, kita tak boleh duduk diam. Takkan kalau komunis nak ambil alih kita dan menyerang daripada Thailand atau ikut kapal, takkan kita nak duduk diam, datanglah. Jadilah komunis, tak apa. Mana boleh, kita mesti melawan. Nah, untuk melawan kita perlu persediaan. Jadi itu sebabnya kita dapat latihan tu. Tapi saya ramai orang pegawai saya, kita taat kepada yang Tuan Agong. Kita tidak akan menggunakan kepakaran, kemahiran kita untuk menentang kerajaan atau menjatuh kerajaan. Kenapa? Sebab kita takut? Bukan. Sebab kita tahu ini tanah air kita. Ini rakyat kita. Ini negara kita. Kita bersetuju dengan sistem yang kita ada. Kita begitu bersetuju dengan kebaikan yang ada dalam sistem kita.
Jadi kita pertahankan itu, perlembagaan kita dan sebagainya. Dan kalau ada orang musuh yang buat, kita akan lawan dia menggunakan kepakaran, kemahiran dia. Jadi dengan itu juga, maka itulah sebabnya peristiwa di Bukit Jenalik itu tidak menghairankan saya. Ya. Ancaman dia, bahaya dia memang bahaya. Tetapi saya kata, sebab kita mahir sangat ya, dalam tu, mudah sangatlah tahu apa dia akan buat dan apa yang patut dibuat. Salah satunya, jangan nampak je kepung dia cepat-cepat. Pasukan gerila cukup pantang dengan dikepung. Dia tak suka dikepung. Dia rasa nak kepung ni cabut. Rasa nak kepung ni cabut. Macam gerila komunis kita dahulu. Kita takut. Dan kalau berjaya kepung, alhamdulillah. Sebenarnya sedikit cerita Bukit Sauknya sedikit. Saya mula-mula dengar begitu. Mula-mula kita tak tahu. Dikejutkan seperti dikejutkan di Lahad Datu juga. Tak sangka. Dan saya memikirkan ia dilakukan oleh pulau daripada selatan Thailand. Gerakan Aceh Merdeka. MILF, MNLF, MILF. Gangster daripada Ipoh. Askar sendiri. Semuanya fikirkan. Langsung saya tidak terfikir bahawa ia dilakukan oleh orang Melayu, rakyat Malaysia beragama Islam. Memberi satu gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, nak mengingatkan saja bahawa itulah dia. Musuh tu kadang-kadang bukan daripada luar, orang kita sendiri. Dan jangan kita mudah meminggirkan, menolak tu. Sebab banyak kali dah berlaku. Lebih-lebih lagi di Sauk, Bukit Jenalik. Menakutkan. Tapi seperti saya kata, nasib baiklah kita ramai anggota pegawai dan anggota yang agak mahir. Mula-mula dapat tanda-tanda tembak menembak di kawasan Bukit Jenalik. Hari pagi tu pukul 4, 6 dia keluar dari camp dengan seluruh senjata tu. Pagi tu sudah dia pergi ke Sauk, Pekan Sauk, dengan separa tentera, pakaian baju lebih kurang, beli nasi lemak, beli rokok, macam-macam lah. Lepas tu tembak menembak pula, punya seronok. Dia macam orang Arab meraihkan kejayaan lah. Tembak ke sana, tembak ke sini, tembak ke jalan raya dengan machine gun. Agak pertama kali dapat machine gun tu, punya dia lepaskan. Memang. Saya tanya, siapa ada kat situ? Polis ada latihan ke? Tak ada. Anggota kita ada situ? Kalau ada pun anggota kita tidak akan menembak. Ada sesiapa tengah buat ATA ke latihan? Tak ada. Saya kata, itu dia. Mesti dia. Tapi saya tak sangka, saya ingatkan hanya 2-3 orang saja melakukan tu. Dengan niat sebagai untuk nak mengelirukan kita, 2-3 orang memberi tanda, oh ada kami di sini, tetapi kumpulan besar, bila kita pergi kat sana ramai-ramai, lari tempat lain. Itu sangkaan saya. Tapi saya kata tak apalah. Saya rasa mesti 2-3 orang saja. Tak mungkin. Mana boleh orang lepas curi senjata, tunjukkan diri dia. Mana boleh? Tak mungkin, saya kata. Dalam hal-hal keselamatan ni, mana yang tak mungkin, mana yang dipikirkan mustahil tu sebenarnya mungkin dan tidak mustahil. Saya kata kepung. Polis pun setuju. Kepung. Bukan 3 orang. Tujuannya nak tangkap kepung tu 2-3 orang. Kalau dapat seorang pun cukup lah, kan? Dia panggil dia, tepuk-tepuk dia, pujuk-pujuk dia, jentik telinga dia ke. Dapatlah cerita manalah yang lain, kan? Rupanya bukan 3 orang, semuanya kat situ. Itulah kata. Ini satu perkara. Memang, sebenarnya saya tak tahu di mana dia. Sebenarnya tak tahu apa nak buat pun masa tu. Pasal tak disangka langsung. Tapi dalam usaha kita, ada satu usaha yang kadang-kadang ramai orang lupa buat. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap betul. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah aku di mana kelompok ni, mana duduk kan. Itu pagi besok tu dia menembaklah, dia pergi pekan lah. Ini kita ingat ya. Kita memang selalu diajak. Mintalah pada aku akan beri. Memang dia beri. Dan apabila tahu mana pula, saya minta macam mana nak jalankan tugas ni. Tak tahu, teringat dia kata kepung cepat-cepat. Itu lain cerita lah ya. Tapi dalam peristiwa itu menyedihkan. Bukan saja orang Islam tu kadang ajaran dia kebanyakan mereka daripada parti yang
lebih condong kepada satu parti lah, kita faham lah ya. Banyak ramai pada orang, saya tak nak sebut lah. Tapi yang sedihnya, 2 orang kita mati. Yang mati itu siapa? Matthews, bahasa tu trooper, prebet aja, komando. Ya. Tapi dia naik kelas corporal. Ditangkap atas kesilapan sedikit saja. Pasal saya suruh dia orang semua buat tinjauan rapat. Sebelum nak serang, kita mesti tahu, kan? Macam mana keadaan dia. Udah mengangkat ke depan. Saya kata kalau dia tembak, kau lari. Tembak, undur. Masuk balik. Bahaya kerja tu. Tapi apa nak buat? Dia buatlah. Masa lari tu terserempak dan tertangkap oleh kumpulan yang 2-3 orang. Yang sedihnya, dia diseksa, dizalimi. Dia orang Iban. Yang agaknya saya tahu bahasa Iban. Bahasa Iban ni kalau orang tak faham, kadang bunyi dia kasar, tapi sebenarnya tak kasar. Mungkin dia tanya, berapa orang kamu? Dia degil, dia diam. Oh, Iban ni kadang semangat dia kuat. Agaknya, saya boleh agak lah ya. Saya dengar pun lebih kurang gitu. Akhirnya dia jawab jugalah agaknya. Aku sekok je. Aku seorang aja. Bahasa tu bunyi kasar. Kita tahulah bekas kasar, tahulah kan. Bunyi dia kasar, tapi sebenarnya aku untuk orang Iban, saya sekok, aku seorang. Mungkin masa tu dia naik agak dia share, dia tembak kawan tu habis. Dengan seksa malam. Hari kelima, hari keempat, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kena kerja tangan lama, 13 tahun dah hampir. Ya? Sebelum tu ada kumpulan nak escape. Kita tembak seorang, mati. Dia tinggalkan orang tu. Tak mau buat masuk balik. Sebab dia sudah ajar orang dia, kita kebal, kita halimunan, orang tak dengar kita. Macam-macam lah. Jadi kalau orang mati kan dia tanya, Tuan Syekh kenapa orang mati? Kata kita kebal. Ya? Anyway, dia balik marah, pom, dia tembak Corporal Segadevan, India, polis, detektif, spy. Kan sedih kan? Dan seluruh negara pada masa itu dah cemas. Ya? Tapi kita dapat kawal, dapat selesaikan, dan mungkin boleh cerita selanjutnya kemudian ya. Tapi itu bayangan dia, situasi yang terakhir tentang isu keselamatan yang begitu mencabar buat diri saya. Ya? Yang kadang-kadang seperti kata saudara Mizon tadi, keamanan keselamatan diambil mudah. Kita selamat. Saya selalu dengar tu orang muda dulu cakap kan. Kita cakap jaga keselamatan, kalau apa dia kita selamat, tak ada apa-apa. Selamatnya kita sebab sepanjang masa berpuluh tahun anggota pasukan keselamatan kita, baik yang pakai uniform, baik tak pakai uniform, menjaga keselamatan kita sebenarnya selama ini. Itu sebab tak jadi. Kalau orang kata kes satu Lahad Datu, tuan-tuan dan puan-puan, lebih banyak lagi daripada tu. Bertembak pun ada, tapi orang tak tahu, kita tak payah beritahulah. Banyak. Sebab saya tahu tu menantu saya pun ada di sana dulu. Dan sekarang pun dia ada dekat Lahad Datu. Dulu dia cerita memang ini ada sekali tu ada nampak kapal yang mencurigakan. Kita tahu belah sana, kita tembak bedal. Dia membalas tembakan, lepas tu dia balik. Ini yang orang kata kita lakukan sepanjang masa. Dan bila kita tahu macam-macam kumpulan-kumpulan ekstremis yang kata oleh polis kan, kita tangkap kumpulan ni. Memang betul, mereka membahayakan keselamatan negara. Tak payahlah nak cerita kepada orang semua berapa ramai dia buat, tak payahlah. Tapi yakinilah bila polis kata kami mengekang menangkap satu sel orang ekstremis. Ekstremis apa ke, ekstremis agama ke, kita tangkap. Ramai orang percaya, tetapi ada ramai yang tak percaya. Yang dia kata ini buat-buat. Lahad Datu menunjukkan bahawa banyak isu-isu di sebenarnya tidak dibuat-buat. Ya? Lahad Datu dengan pencerobohan yang begitu besar membuktikan bahawa kita sebenarnya berhadapan dengan ancaman pada sebilang masa, daripada kuasa besar, daripada kumpulan belah sana, daripada kumpulan gerakan Aceh, daripada selatan Thailand, daripada penyuluhan atau espionaj daripada jiran kita berbawah, Singapura lah. Ya? Tapi kita tangani semua tu. Dan supaya keadaan keselamatan dan kesejahteraan rakyat terjamin.
Sebab yang pentingnya keselamatan kesejahteraan rakyat dan territorial integrity, maknanya wilayah kita kekal, 1 inci pun tidak akan lepas. Itu kerja pasukan keselamatan yang ramai orang tak tahu, tak sedar. Dan sedihlah bila kita melakukan perkara itu. Ini sebelum Lahad Datu. Apalah polis, apalah mententera, apalah kerja mereka, kulu kile. Baris kiri kanan depan belakang, itu je ke kerja mereka. Banyak kerja yang tuan-tuan, kerja mereka tuan-tuan tak nampak. Kalau nak menangis banyak tuan-tuan tak nampak. Kalau lapar pun tuan-tuan tak nampak. Kalau tinggalkan bini lama pun tak nampak. Ya. Bila jadi ni barulah mungkin nampak. Dan alhamdulillah pada saya mungkin juga sebagai satu rahmat lah. Ya, menyedarkan orang ramai betapa pentingnya keselamatan. Menyedarkan orang muda betapa pentingnya, dan menyedarkan orang berapa kadang-kadang hati jahat manusia tu, musuh. Betapa dia bila dah bunuh orang tu, dicongkir pula mata, belah pula itu, macam-macam, penggal pula kepala. Ya Allah, kenapa kita demikian? Dan kenapa mereka berani berbuat demikian? Salah satu sebabnya kita sendiri kadang melemahkan orang atau kemampuan kita, memperkecilkan kemampuan angkatan tentera dan pasukan polis kita. Berapa lama dah kan, macam-macam cerita dia kan, hingga mungkin orang luar menyangkakan dia orang ni bukan kuat sangat ni. Itu yang berani cuba-cuba tu. Itu sebabnya kita terpaksa tunjukkan, kau cuba, kau nak tahu sebenarnya kekuatan kami, kita hantar ramai, membuktikan kepada musuh bahawa jangan main kita ada. Membuktikan kepada rakyat Sabah kita tahu nak menjaga, dan membuktikan kepada semua orang yang agak ragu tentang kemampuan kita betapa kita sebenarnya orang hebat. Dan negara dan angkatan tentera kita, pasukan keselamatan kita, saya beritahu tuan-tuan sebab saya lama dan tentera 36 tahun, segala rantau ni kita dah tahu. Mungkin tolak Singapura dari segi keanggotaan, kekuatan dia mungkin lebih sedikit daripada kita, tapi selain daripada itu, kita adalah pasukan keselamatan tentera polis yang paling hebat di rantau ini. Betul? Percayalah, kita lah satunya negara, angkatan tentera dan pasukan polisnya, yang dapat mengalahkan insurgensi komunis. Tak ada negara lain dalam dunia ni buat, kita je satu. Dan dia orang heran kenapa kita boleh buat. Sebabnya, rahsianya, sokongan padu daripada rakyat. Sokongan padu daripada rakyat. Dan kedua, keimanan anggota kita. Tak kira apa agama, tapi dia sedar tanggungjawab dia. Dan tanggungjawab dia, dia berani ke depan, bukan sebab dia sengaja berani, bukan. Saya boleh beritahu tu sebab saya pernah buat demikian. Yang membuatkan saya berani, siapa tak takut mati? Takut. Risau juga. Siapa tak risaukan anak bini esok jadi apa? Risau. Tetapi bila fikirkan demikian, kita ingat di belakang ni siapa yang mengharap-harapkan kami. Siapa yang menyuruh? Ibu bapa saya khususnya kata, tak apa, sabar, jalankan tugas, pergi, buat, tak apa. Mak saya risaukan, dia kata, ini Ami, dia panggil saya nama Ami yang masa dululah. Apa dia pergi ni ke hutan, dia kata jangan risau, dia jalankan tugas, dia tanggungjawab. Saya pun sedar itu. Jadi memikirkan orang belakang yang menyokong kita, mengharapkan kepada kita, itu yang membuat kita ke hadapan. Betul tak? Bekas tentera 2-3 orang betul tidak? Polis pun ada sini, saya tahu. Itu yang sebenarnya, bukan gaji, bukan itu. Kita sedar ada orang belakang. Jadi dengan kesedaran tu, dengan komitmen demikian, kenapa ada orang cemuh pula? Kenapa orang kecilkan sangat? Kalau tak mau puji pun diam ajalah mulut kan. Sedih tu kadang-kadang. Tapi alhamdulillah budak-budak kita jaya. Dan dari segi operasi Lahad Datu, ada soalan tadi timbul, adakah kita respons dengan betul? Saya sebagai Parlimen Medan yang boleh dululah menggerakkan angkatan-angkatan besar seperti itu, saya kata baik. Peraturan dilakukan betul. Ada orang kata cepat, lambat sangat. Tak adalah begitu lambat sangat. Dan yang paling mengujakan saya,
Saya cakap tuan-tuan dan puan-puan, kita komunis surrender tahun berapa? 89 kan? Bermakna 20 tahun lebih anggota kita tak bertempur lah, orang kata. Tak berhadapan dengan musuh. Dan lama kita tidak menjalankan operasi bersama dengan tentera udaranya, tentera lautnya, komandonya, dengan tentera daratnya, kereta perisainya. Itu operasi bersama namanya, dengan pasukan polisnya. Lama kita tak pernah buat. Tapi yang paling saya risaukan dulu ialah, adakah kita mempunyai semangat juang? Adakah anggota tentera kita, polis kita berani pergi ke depan? Bila jadi dia mula menyerang pada 5 bulan, saya rasa lega sebab saya tengok hebat budak-budak kita pergi dengan berani, dengan begitu depan hingga dapat menghancurkan musuh pada hari pertama. Saya yakin, seronok betul, teruja saya bahawasanya sebenarnya kita mempunyai wira-wira yang hebat dan sanggup berjuang untuk negara. Itulah mukadimahnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.